Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini yang pastinya menggemparkan dan dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kes bunuh Altan Tuya. Keputusan saman RM 100 juta tangguh 19 Oktober. 30 Ogos 2022. Berita penuh. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini menangguhkan keputusan kes saman 100 juta ringgit Malaysia yang difailkan oleh keluarga model Mongolia Altan Tuya Saribu berhubung kematian wanita itu pada 19 Oktober ini. Hakim Datuk Wazir Muallim Maidin Merah menetapkan tarikh baru itu atas permohonan keluarga berkenaan sebagai plaintiff. Peguam bela plaintiff Sanjit Kaur Dio ketika dihubungi BH telah mengesahkan mengenai perkara itu. Katanya, ya betul, keputusan kes saman ditangguhkan kerana hujahan bertulis lewat dimasukkan dan diberikan kepada mahkamah. Ia disebabkan seorang peguam kami dan anak saya disahkan positif COVID-19 beberapa minggu lalu, katanya. Pada 20 Mei lalu, Mahkamah Tinggi telah menetapkan hari ini untuk keputusan kes saman berkenaan selepas saksi plaintiff dan defendant selesai memberi keterangan. Bapa mendiang, Dr. Sharibu Setev, ibunya Altan Tesetegseg Sanja serta dua anak lelaki Altan Tuya, Mugun Sagai Bayar Jargal dan Altan Sagai Muntakulga memfailkan tuntutan saman pada 4 Jun 2007 yang lalu. Keluarga itu mendakwa kematian model berkenaan pada 2006 menyebabkan mereka mengalami trauma mental dan psikologi selain melayakkan mereka diberi pampasan serta mendapat ganti rugi teladan dan teruk. Mereka menamakan dua bekas anggota unit tindakan khas UTK, Chief Inspector Azila Hadri dan Kopral Sirul Azhar Umar, penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan kerajaan sebagai defendant. Bagaimanapun, nama Altan Sagai Munkatulga kemudian dikeluarkan daripada senarai plaintiff apabila dia meninggal dunia pada 2017. Mahkamah menetapkan 20 Jun lalu untuk plaintiff memfailkan hujahan dan 20 Julai lalu bagi defendant menjawab hujahan itu serta 4 Ogos lalu untuk kedua-dua pihak memfailkan hujahan balas. Seramai 26 saksi plaintiff termasuk bapa serta anak sulung Altan Tuya memberi keterangan dalam perbicaraan yang bermula pada 2019. Defendant pula ialah itu kerajaan telah mengemukakan 3 saksi iaitu 3 saksi dan Abdul Razak memilih untuk tidak memberi keterangan bagi menjawab tuntutan saman berkenaan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada perkara yang betul-betul saya hairan. Betul-betul saya terkejut, tak faham. Saya betul tidak dapat hadam sampai sekarang saya masih belum faham. Iaitu perkara pertama yang memang sekarang ini sudah diterbitkan merata-rata tempat dan viral. Pertama, Zahid Gesah PRU segera.
Sejak dari dahulu lagi saya tak paham kenapa Zahid mahu sangat pilihan raya umum disegerakan. Dan selalu alasan yang dikata ialah daripada akar umbi UMNO yang mahu. Akar umbi UMNO yang mahu pilihan raya untuk disegerakan. Tetapi pada masa yang sama, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata tunggu. Dia kata tunggu. Pertama, kedua dia kata kita tengok dulu, boleh menang, okey kita bubar. Kalau dah tak boleh, kalau belum pasti untuk boleh menang atau tidak, kenapa nak bubar? Kata Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob. Jadi yang menghairankan, yang sampai sekarang saya masih belum faham, kenapa Zahid Hamidi mahu sangat. Dan menurut dia kata kalau PRU diadakan segera, tidak dapat diadakan segera. Kalau PRU diadakan tahun depan, BN UMNO boleh kalah teruk. Apa yang boleh menyebabkan UMNO BN kalah teruk? Kalau tahun depan baru PRU. Itu yang buat saya hairan dan tertanya-tanya. Apa sebenarnya sebab? Saya hairan juga. Kedua, yang membuat saya hairan sampai sekarang berfikir, kenapa pengampunan diraja buat Najib Razak mau disegerakan? Mau dicepat sangat. Yang paling saya hairan, 1 hari selepas Najib Razak masuk penjara, sudah ada memorandum dibuat. Belum pun siap, belum panas lagi pun katil Najib Razak di penjara, sudah ada memorandum. Sedangkan yang dia lakukan itu adalah jenayah kelas atasan. Jenayah yang patut tidak dilakukan. Jadi pengamal-pengamal undang-undang, peguam-peguam di Malaysia pun hairan juga. Kenapa mau cepat sangat? Sedangkan baru sehari. Lagi pula tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak masih menghadapi banyak lagi kes. Ada sekurang-kurangnya 4 lagi kes mahkamah yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak sekarang ini masih hadapi, dan semuanya pun dia masih lagi ada risiko untuk masuk penjara. Jadi kalau ini dapat diampuni, kalau kes SRC International dapat diampuni, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak tetap masuk penjara kerana kes-kes yang lain seperti 1MDB dan perbendaharaan negara. Kenapa? Perlu minta lagi buat memo lagi kah? Perlu buat memo lagi kah? Saya fikir Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, saya percaya Baginda yang di Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda adalah orang yang amat bijak. Tak payah disuruh-suruh lah. Tak payah digesa-gesa. Tak payah nak dipujuk-pujuk. Kalau Baginda yang di Pertuan Agong dapati bahawa Najib Razak perlu diampuni, tak payah dipujuk-pujuk. Pasti Baginda akan membuat keputusan yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apapun hak bagi Zahid dan UMNO lah untuk segerakan, untuk gesa PRU segera. Dan untuk minta pengampunan diraja buat Najib Razak. Saya hanya cuba mau bertanya saja bagi kamu yang bijak pandai, kenapa Zahid mahu sangat PRU segera dan kenapa mahu pengampunan diraja yang segera untuk Najib Razak, sedangkan banyak lagi kes. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terus menggesa supaya pilihan raya umum diadakan segera dan menyokong kempen pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut Zahid, desakan UMNO supaya pilihan raya umum diadakan merupakan keputusan yang dibuat oleh seluruh kepimpinan parti dan tidak diputuskan secara bersendirian olehnya untuk menyelamatkan dirinya daripada kes mahkamahnya. Itu kata Zahid Hamidi. Tapi menurut penganalisis politik terutamanya yang bersifat neutral, tidak menyokong mana-mana pihak, mereka melihat salah satu penyebab ya memang untuk cuba menyelamatkan dirilah, tapi saya pun tidak pastilah. Desakan supaya pilihan raya diadakan bukan isu yang baru. Ia bukan soal kita gilakan kuasa, kata Zahid Hamidi.
Ia juga bukan soal kita gopoh, hingga ada yang menuduh sesama sendiri kononnya, kita melakukan pilihan raya kerana gilakan jawatan dan gilakan kedudukan. Katanya ketika berucap pada Majlis Taklimat Khas, Presiden UMNO di WTC di Kuala Lumpur pada hari ini. Katanya, kita konsisten menuntut pilihan raya diadakan kerana kita menghormati mandat rakyat. Salah lah. Kalau mandat rakyat, ini memang sudah salah. Mandat rakyat menyatakan bahawa Pakatan Harapan telah menang. Tetapi yang bukan mandat rakyat adalah langkah-langkah Sheraton lah, menarik diri lah. Itu yang bukan mandat rakyat. Zahid kena ingat, Muhyiddin Yassin naik sebagai Perdana Menteri setelah Pakatan Harapan kalah. Tetapi Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan pun bukan kerana mandat rakyat. Itu kerana tindakan Zaidah Medi, Najib Razak dan ramai lagi orang yang telah MP yang telah menarik sokongan daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jadi lebih baik jangan cakap ini menghormati mandat rakyat ini. Saya rasa geli pula dengar menghormati mandat rakyat ni. Tak payahlah nak sebut-sebut mandat rakyat. Ini bukan mandat rakyat lagi. Ini dah jadi politik kuasa. Katanya kita mahu sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan mandat dan bukannya melalui percaturan politik. Betul, yang ini betul. Yang sekarang ini yang terjadi ini percaturan politik lah, cik. Zahid berucap di hadapan ribuan ahli UMNO bagi menjelaskan kepada ahli parti berhubung pemenjaraan Najib Razak. Zahid berkata, UMNO telah menggesa pilihan raya umum diadakan sejak kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan pada Februari 2020 susulan langkah Sheraton. Ketika kerajaan PH terbubar, semua daripada kita tiada yang terkecuali senada mahukan pilihan raya diadakan. Kita perlu memulangkan semula mandat rakyat. Saya fikir bukan semua, bukan tiada yang terkecuali. Ada juga ahli parlimen, menteri-menteri dalam UMNO yang tak senada dengan Zaidah Medi rasanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.